Ready. Dah on live. Okay. Jatuh lah pula. Live dah? Yep. Sudah okay? Yep. Can we start? Yes. Okay. Assalamualaikum dan salam beristirahat kepada semua yang sudi menonton kami buat kali kedua. Hari ini merupakan hari Selasa dan episod kedua kita hari ini kita membawakan konten-konten yang of course menarik dan bermanfaat. Itu actually tujuan kita utama kenapa kita mengadakan Buletin Hartanah iaitu 30 minit bual bicara tentang hartanah. So malam ini saya Zarina Syafiee, Perunding Hartanah, saya mempunyai sudah kan tersasut. So saya dah invite salah seorang speaker kita di mana beliau mempunyai pengalaman melebihi 10 tahun dalam bidang hartanah. Jadi kita nak tanya serba sedikit soalan-soalan yang selalunya ramai di luar sana, anda semua mungkin yang belum pernah memiliki hartanah tertanya-tanya apalah proses, apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum mengimpikan sebuah rumah idaman. Okey, so tanpa meluangkan masa, saya ingin menjemput speaker kita hari ini yang sangat istimewa. Kita perkenalkan Encik SK Lim, merupakan manager di OSE Realty. So apa khabar Encik SK Lim? Hai. Baik, Zarina. Cik sekali, kenapa gelap je kat area you? Tak macam I Ah. ceria glowing-glowing. Kenapa tu gelap? Sebab dekat bilik ini letak lampu warna kuning lah. So, I see. Okay. So, tanpa melengahkan masa, okay, thank you Cik SK Lim kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini dalam Buletin Hartanah, 30 minit bual hartanah. So, topik kita terus pada topik ya, Cik SK. Saya dipahamkan hari ini kita nak berkongsi tentang 10 langkah ataupun panduan yang wajib pembeli rumah pertama tahu sebelum pembelian hartanahnya. Betul? Yes, betul. Okey, boleh Cik SK Lim teruskan? Ya, boleh. Di sini saya sudah sediakan satu slide di mana senang untuk anda faham tentang permulaan apakah 10 langkah yang perlu diambil tahu oleh setiap pembeli sebelum membuat keputusan untuk membeli rumah lah. Okey, antara yang pertamanya ialah yang paling penting punya, kita perlu tentukan kemampuan kewangan dan juga yang paling penting punya harga pasaran. Sebab daripada pengalaman saya dengar daripada ejen kita dan juga saya sendiri, banyak pembeli baru yang baru saja mencari rumah, diorang tak faham tentang harga pasaran. Okey, diorang kadang-kadang sampai call kepada kita punya sales agent, dia akan tanya dengan kita, saya naklah 150,000 punya hartanah, saya nak terrace house dekat area mana. Sedangkan mereka tak buat kajian dahulu tentang harga pasaran hartanah sekarang. Alright, kita perlu fahami dua benda ini dulu, baru kita sampai ke step yang seterusnya, iaitu yang part yang agak penting juga, iaitu kelayakan dan pinjaman. Okey, dekat sini, okey, langkah pertama dengan langkah kedua ini nampak macam sama, betul tak, Zarina? Betul, ya betul. Kemampuan dan kelayakan. Kelayakan. Tapi apa beza kemampuan tu dan juga kelayakan ni? Kelayakan ni dari segi mana yang kita tengok? Okey, kelayakan saya lebih kepada, saya tulis dekat sini, kelayakan pinjaman perumahan. Kelayakan adalah kelayakan yang bank bagi kita pinjam wang itu. So, bank akan nilai kelayakan kita dengan menggunakan contoh satu kita panggil DSR, nisbah hikmat hutang antara kita punya gaji dengan kita punya bank dengan satu percentage yang tertentu. Okey, dan seterusnya contoh kalau kita punya DSR, kita punya kelayakan untuk kita persendirian tak boleh, sebenarnya kita boleh gabung nama. Gabung nama sama ada dengan kita punya wife, brothers, parents, ataupun sebenarnya kalau secara shortcut lah kita punya girlfriend, boyfriend pun boleh. Tapi apabila kita masuk dekat bank, kita akan declare berkahwin saja.
Oh, I see. Okey. Tapi bank tak minta sijil nikah ataupun registration kita ke? Ada? Sementara ini tak pernah ada bank yang minta sijil nikah lah. So dia Oh, I akan see. tengok apa yang kita declare di dalam kita punya form itu saja. Tapi Oh, kena okay. secara logik lah. Lelaki dengan perempuan. Jangan pula perempuan dengan perempuan ataupun lelaki dengan lelaki. Right? Belum sampai Malaysia lagi yang macam tu. Belum official lagi kat Malaysia. Okay. Okay, so selepas itu kita pun kena fahami juga tentang tempoh pinjaman. Dekat sini saya nak share dengan anda, tempoh pinjaman adalah tempoh pinjaman yang dibenarkan bank berdasarkan umur kita, umur individu itu. Okey, misal kata bank sebenarnya boleh bagi kita maksimum punya tempoh sehingga 35 tahun saja. Okey, Umur maksimum berapa tu SK? paling tua 70 tahun. 70 tahun. Dekat Okay. sini saya bagi satu contoh lah, Farina. Mhm. Jika seorang yang berumur 21 tahun, andaikan ada Mhm. income, dia nak apply rumah, maksimum dia punya tempoh 35 tahun saja. Okay. Alright, dan contoh kedua, andai kata individu kedua dia berumur 50 tahun. Alright, 50 tahun. Dia Aha. punya maksimum 20 tahun saja. Tapi boleh tak kalau yang berumur 50 tahun tadi tu, saya contohnya saya lah 50 tahun, amboi tua sangat ni. Tapi saya nak juga buat loan ataupun pinjaman rumah. Okey. Dan saya nak dia jimat, saya nak juga panjangkan. Ada cara tak Cik SK? Okey. Untuk kes yang macam ini, kita Aha. pergi ke nombor 2, langkah kedua ini yang gabung nama inilah. Kita kena Oh, gabung I see. nama dengan orang yang lebih muda dengan kita. Oh, So, contohnya macam anak. dengan cara macam ni, kita boleh guna, kita panggil tempoh pinjaman orang yang muda itu. So masih ada cara lagi lah ya. Ya, masih ada cara lagi. Mhm. Okey, dan satu lagi langkah yang paling penting, kadar rate faedah semasa bank ketika itulah. Mhm. Alright? Tapi dengar-dengarnya kadar faedah sekarang ni sangat-sangat murah, betul ke Cik SK? Yes, betul. Itu pun kadang-kadang kadar faedah majoriti sekarang 3.8, 3.9 macam tu. Kadang-kadang kita pun kena tengok juga statement individu tu. Baru Oh, bank I akan see. nak bagi faedah kepada individu tu lah. Bergantung pada profil peminjam Betul itu tidak? sendiri, Yes, betul ya? betul. Okey. So apa dia langkah-langkah, ada contoh ke untuk langkah 1 dan langkah 2 ni? Ialah macam calculation dia ke dan sebagainya Cik SK untuk dapat lebih jelas lagi. Okey, dekat sini sebenarnya langkah 1 dan langkah 2, saya rasa mungkin ada orang yang salah faham ataupun tidak memahami sangat. So dekat sini saya ada buat satu contoh case lah. Contoh case di mana di sini merangkumi contoh kemampuan dengan kelayakan. Okey, dekat sini saya buat contoh gaji abu 3,500. Kita cakap bersih sajalah. Yes, Ikutkan yes. DSR ataupun kelayakan daripada DSR. Gaji 3,500, contoh bank ABC allow dia buat loan sebanyak 70% DSR. Kita panggil Oh, DSR. 70% banyak juga. Okey, menjadikan sebenarnya Abu layak untuk beli satu rumah yang bulanan dia RM2,450. Okey, tapi hari ini sebenarnya rumah baru yang Abu apply, dia punya bulanan cuma 1,600 saja. Okay. Ikut dekat sini, kelayakan Abu adalah pass, confirm pass. Dia boleh approve loan itu dengan gaji 3,600. Okey, kita cakap kemampuan pula. Tetapi kes Abu ni rumit sedikit lah. Abu sudah bercerai dan dia ada seorang tragis anak. ni. Dia ada seorang anak tanggungan. Okey, dia kena bayar setiap bulan RM1,000. Okey, dekat sini calculation 3,500 kita tengok ke gaji Abu. So 1,000 dia wajib kena bayar punya. Wajib kena bayar kepada bekas wife dia lah. Okey, sebab anak dia dan dia punya anak pun baru berumur 2 bulan saja. Ini cerita semata-mata cerita semata-mata, tak ada, bukan kisah yang sebenar lah. Okey. Bukan nama sebenar Abu bukan nama sebenar. Okey, ini cuma rekaan semata-mata dan tolak 1,600 adalah bulanan rumah baru itu. So, menjadikan sebenarnya setiap bulan bila full payment nanti, Abu cuma tinggal RM900 saja per bulan. So, maknanya
Abu layak dekat Pak Bank, loan dia boleh approve. Tapi sebenarnya dia mungkin tak mampu. Kecuali kalau Abu boleh survive dengan RM900 inilah. Baru. Ini adalah perbezaan antara kelayakan dengan kemampuan. Okey. Dan juga mungkin Abu juga katakan kalau hari ini Abu tahu dia gaji 3,500. Hari ini properti yang dia beli dengan bulanan 1,600 bulanan itu adalah rumah undercon. Sebab rumah undercon ataupun projek rumah dalam pembinaan. Dalam pembinaan lah. Yeah. Abu tidak perlu bayar 1,600 serta-merta apabila bank dia approve. Betul. Loan dia approve. Dia kena bayar apabila rumah siap nanti, iaitu mungkin 2 tahun ataupun 1 tahun yang akan datang. Dan Abu tahu 6 bulan yang akan datang dia akan ada kenaikan gaji. Bila ada kenaikan gaji, sebenarnya Abu menjadi mampu kembali. So ini yang selalunya ramai rata-rata di luar sana bila kita bila selalunya ejen-ejen nasihatkan mereka tentang DSR, tentang monthly installment, mereka dah jadi gusar, dia dah jadi risau. Takut tak mampulah, saya nak bayar handphone, saya nak bayar sekolah anak dan sebagainya. So ini sebenarnya advantage pada mereka yang beli rumah dalam pembinaan. Betul ke Ya, CSK? betul. Jika kita beli undercon, anda pun dalam pembinaan punya hartanah memang ada kelebihan dekat sini lah. Kalau kita tahu kita ada kenaikan gaji dalam masa yang akan datang itu, so sebenarnya apabila kita layak, kita pun tak takut nak pergi teruskan pembelian ini. Right? So maknanya sepatutnya kita teruskan lah. Ya, betul. Sebab kita perlu teruskan. selalunya dalam pembinaan kalau apartmen ataupun kondo yang mengambil masa dalam 2 atau 3 tahun. Dan setahu saya kalau landed property contohnya terrace dan sebagainya ambil masa dalam sekurang-kurangnya 2 tahun untuk siap. Betul? Ya, betul. Okay. So kita boleh proceed ke langkah ketiga ke Cik SK? Okay, boleh. Langkah ketiga, kita perlu pilih satu lokasi yang boleh dikatakan sesuai lah. Maksud sesuai itu macam mana? Maksud sesuai ataupun lokasi yang ideal. Macam tu. Lokasi yang ideal tak semestinya kita mampu. So lokasi yang sesuai yang saya masukkan ialah asalkan lokasi itu kita panggil connectivity, dia punya highway nak pergi ke tempat-tempat yang tertentu, ke tempat kerja, tempat kita punya parent, mak mertua ke, ataupun nak balik kampung. Asalkan convenient, kita boleh pertimbangkan untuk memilih properti itu. Sebab kita perlu menerima takdir lah. Kita perlu menerima takdir di mana lokasi yang, saya tak tulis strategik. Kalau saya tulis strategik, confirm yang dekat dengan bandar KL. Betul. Kalau boleh nak jalan kaki je pergi office. Yang tu ramai yang begitu SK sebenarnya. Ya. Semua pun nak fikir, saya nak dekat bandar, saya nak dekat KL. Kalau boleh nak dekat pavilion, nak pergi membeli. Semua nak jalan kaki. Ataupun yang sekarang ni, ada LRT ke tak? Ada KTM tak? Dan sebagainya. Ataupun ada MRT tak? Itu antara soalan-soalan favourite tu sebenarnya SK. Ya, betul. So, jika kita pergi balik ke soalan 2, you punya kelayakan. Kalau you punya kelayakan, memang mematuhi dengan step yang pertama itu, iaitu you tahu harga pasaran. Contoh saya cakap pavilion. Harga pasaran pavilion, lebih kurang RM1,000 satu square feet. Betul tak? Kalau you tahu harga pasaran dan match dengan you punya kelayakan, memang you boleh pertimbangkan. Dan jika kamu pun tahu, saya tahu saya punya kelayakan memang boleh sampai 300,000 saja. Dan saya punya permintaan confirm saya nak rumah yang mempunyai 3 bilik. So kita terpaksa pergi ke lokasi yang pinggir sedikit lah kita panggil. At least kita kena tahu connectivity, jarak kita nak pergi ke tempat kerja semua tak jauh sangat lah. Kita pun boleh pertimbangkan. Maksud jauh ni kan, saya sebenarnya sangat-sangat subjektif. So ramai yang kat luar sana jauh. Walaupun sebenarnya kalau kita nyatakan kat situ dalam 20 minit dah sampai cik, dalam 30 minit dah sampai office, dah sampai KL dan sebagainya. Tapi mereka tetap kata, tu jauh Zarina, jauh dan jauh. Adakah 30 minit itu sebenarnya ada apa-apa yang Cik SK nak komen tak?
maksud saya 30 minit ke office. Itu pun dikatakan jauh. Sedangkan kemampuan pada harga 350,000 sahaja. So ada komen tak kat situ? Untuk part yang ini, contoh kalau katakan 30 minit, customer kata yang jauh, mungkin kita kena explain daripada A to Z tentang connectivity, tentang semua benda itu. Dan juga mungkin ada kalanya kita punya klien sendiri. Kadang-kadang mungkin kita jual satu tempat yang agak tinggi sedikit dan customer ini dia pernah dengar kawasan ini punya nama. Kita ambil contoh Semenyih. Semenyih. Majority rata-rata orang dekat luar sana dengar Semenyih saja, dia orang punya mindset ini kawasan jauh ni, ini kawasan kampung ni. So ada yang kata jin bertendang ni, jauh ni Zarina. Kan. Ulu Zarina, semuanya ni hulu. So boleh tak Cik SK terangkan, sedangkan dia punya distance untuk ke KL hanya mengambil masa dalam 30 minit. So silakan teruskan. Kita memang kena fahamkan ataupun customer sendiri kena fahamkan, kena merasai memandu daripada tempat dia tinggal sekarang itu pergi ke tempat itu, baru dia buat keputusan cakap jauh ataupun dekat. Okey. Seterusnya, sebenarnya kalau saya nak langkah ketiga, amenities yang akan ada dekat kawasan yang bakal kita nak beli itu. Of course, sekolah-sekolah bagi yang sudah berumah tangga yang ada anak kan, kita pun kena tahu sekolah-sekolah yang paling dekat dalam radius berapa kilometer. Yang ini antara poin-poin yang penting untuk kita memilih lokasi itulah. Untuk kemudahan awam pula, beberapa tahun ini sejak MRT siap dilancarkan saja, memang banyak sangat projek baru yang bersebelahan dengan MRT. Betul. Ya. Untuk pembeli kita pun kena fahamlah, adakah kita ada menggunakan kemudahan itu. Katakan contoh, kalau hari ini saya nak beli untuk tinggal sendiri dan I difahamkan majoriti rata-rata orang Malaysia pun lebih suka memandu sendiri punya, dan dia sebenarnya tak ada pernah pun nak naik kemudahan awam jenis MRT itu. So dia tak payahlah nak pilih hartanah yang boleh katakan bersebelahan dengan MRT ke apa. Kecuali itu memang adalah kemudahan asas kepada pembeli ini. Oh, I see. Ya. Okey. Selain daripada kemudahan awam, MRT dan sebagainya in terms of transportation, adakah memilih lokasi bersebelahan dengan shopping mall itu membantu? Atau itu adalah good choice atau macam mana? Macam mana? Adakah selain tadi yang Cik SK explain tadi tu lebih kepada transportation, lebih kepada pengangkutan ya. So kemudahan awam dari segi pengangkutan. What if apa yang you boleh komen kat sini sekiranya customer memilih untuk membeli satu-satu properti yang berdekatan dengan shopping mall. Adakah itu satu tindakan yang bijak atau bagaimana? Contoh katakan customer ini dia nak planning nak beli dalam masa sama juga dia nak beli untuk own stay ataupun nak satu hari nanti mungkin dia nak jual ke apa, nak sewa ke apa, dia nak pilih untuk shopping mall, memang tak ada salahnya lah, sebab kita panggil demand, sebab peluang pekerjaan untuk hartanah yang dekat dengan shopping mall ini kita nak sewa kelak pun lebih senang sedikit. So kalau sekiranya mereka hanya untuk duduk temporary dan kemudian bertukar pada rumah lain, so lokasi yang berdekatan dengan shopping mall tu adalah lebih baik untuk future lah, future sewaan dan sebagainya. Okay. Betul. Alright. So apakah langkah keempat Cik SK? Langkah keempat kita lebih kepada dia punya layout, kita pun kena fahami juga. Dan jika kalau kita hari ini nak beli untuk own stay, at least lah kena ada 2 bilik ke atas, right? Kepadatan dia punya density berapa, yang ni kita pun kena tahu jugalah, sebab sedikit latar belakang tentang developer. So tak kira developer besar ataupun developer kecil, at least sebab banyak pembeli yang kadang-kadang kita jual produk yang bukan daripada developer besar, customer akan takut, risau, tapi risau apa pun tak tahu.
Dekat sini kita lebih kepada cakap pasal latar belakang developer lah. Contoh apa projek-projek yang dia pernah bina punya. Dia pernah bina dan daripada situ kita boleh tengok developer ni betul-betul stable ke tak stable macam tu. Yang saya rasa lah kan kebimbangan yang daripada segi pembeli di luar sana, saya rasa mungkin mereka risau sebab kita beli rumah dalam pembinaan, so rumah yang masa dia beli tak nampak lagi rupa bentuk dia. Jadi Okay. mereka rasa risau, takut-takut ada developer. Bila kita beli dengan developer yang tidak ternama, bukan top 10 developer dekat Malaysia, dia bimbang yang rumah tersebut akan terbengkalai. Itu mungkin salah satu. Ada komen tak CSK? Okey. Kebetulan saya nombor 5 adalah tentang jaminan pembeli. Jaminan pembeli. Sebenarnya majoriti projek-projek perumahan sekarang dia dilindungi satu akta yang dinamakan HDA, Housing Development Act. So hari ini saya tak cakap secara mendalam tentang Housing Development Act ini sebab difahamkan kita mungkin ada satu sesi untuk HDA kan. So HDA secara kasarnya adalah satu akta yang dibina untuk melindungi kita punya pembeli. So apabila kita beli satu projek, jika sales consultant itu bercakap dengan kita sebenarnya projek kita ini dilindungi HDA, sebenarnya buyer kita adalah terjamin. Di mana secara kasar developer ini dia kena siapkan terlebih dahulu sebenarnya pembinaan dia baru boleh minta duit daripada bank peminjam. So dari situ sebenarnya kalau developer nak scam ke apa ke, dia takkan guna duit invest dulu baru minta duit. Dia sudah gunakan duit dia sendiri dah. So bagi projek yang dilindungi HDA, kita sebagai buyer sebenarnya tak perlu risau banyak pun. So dia sudah ada akta untuk melindungi sebenarnya lebih kepada pembeli. So dia memberi jaminan kepada pembeli sebenarnya. Ya, Untuk betul. okey. Betul. So kerajaan adakan akta ni untuk bantu lindungi pembeli. Betul Cik SK? Yes, betul. Okey. So dari segi pilih rumah yang sesuai, dari segi kepadatan tu boleh terangkan sedikit tak? Kepadatan tu maksudnya apa? Kepadatan Dari segi apa? Kepadatan kita lebih kepada kita panggil density lah. Maknanya di atas tanah yang berapa besar, ada berapa unit dekat sana. Dekat unit dekat sana. Contoh kalau kamu beli satu hartanah yang kepadatan dia seperti rumah PPR ke, rumah flat ke, tapi dengan harga yang tak munasabah, mungkin tak begitu sesuai lah. Kecuali kita tak ada pilihan. Okay, so ada setengah-setengah rumah dia punya package pembelian tu dah di-includekan package perabot fully furnished ataupun partly furnished. Adakah ini salah satu kita panggil salah satu ciri-ciri yang baik untuk customer buat pemilihan? Pembeli patutkah mereka beli yang memang dah datang sekali package fully furnished ataupun partly furnished, atau sebenarnya ada benda lain yang adakah itu sebenarnya sudah dimasukkan dalam harga rumah sekali? Boleh komen? Sebenarnya I faham tiada benda yang free punya dekat dunia ini. Tiada guna yang free punya dekat benda ni. Apa yang dimasukkan itu sebenarnya memang sudah dimasukkan di dalam harga hartanah kamu. Harga rumah. Ya, cuma developer buat package macam ni supaya produk dia lebih senang dijual, dan juga ada pembeli yang memang perlukan perabot itu, sebab dengan adanya perabot yang sudah dimasukkan itu, customer especially yang kita punya, dia tak boleh withdraw EPF dia tak cukup ke bagaimana, mungkin boleh meringankan beban dia lah. Waktu bila nak masuk rumah nanti bila masuk rumah nanti dia tak payah nak beli perabot semua benda itulah. Tapi memang pun dekat dunia ni tak ada benda yang free punya. Bila ada perabot, confirm harga dia lebih beza tinggi. Sedikit. Betul. Okey. Yep. So satu lagi mungkin ciri-ciri ini lebih sesuai kepada mereka yang membeli untuk tujuan pelaburan. Maksudnya
biar dapat kunci, rumah dah ready dah fully furnished, siap semua dan terus boleh dapatkan penyewa, tenant Yes. untuk masuk So dia terus. pun Itu tak mungkin payah, lebih sesuai. yes. So dia pun tak payah nak pening-pening nak buat apa. So itu Betul. sudah dimasukkan dah. Right? Ah, okay. So saya rasa langkah 4 kita dah faham dengan jelas. So kita boleh move on to langkah kelima, Cik SK. Okay. Langkah kelima, dan kita kena fahami package dan bayaran kita macam mana. Contoh seperti andai kata hari ini kita tak kira you beli undercon ataupun sub-sales kita panggil rumah second hand, dia pun ada dia punya booking fees punya. Okay, booking fees berapa untuk saya buat dua perbezaan lah. Satu undercon, satu lagi sub-sales ataupun rumah sekunder. Untuk sub-sales, biasanya booking fees dia adalah 2 ataupun 3% daripada harga SPA. Tapi untuk undercon, biasa booking dia memang sangat rendah lah. Ada yang 1,500, ada yang sampai tempoh PKP inilah, ada yang sampai 200, 100 pun ada. Dan kita pun kena fahami juga dia punya pembayaran booking fees macam mana. Okay. Seterusnya, rebate. Contoh hari ini kita beli undercon dalam pembinaan punya projek kan, biasanya developer akan bagi rebate punya. Rebate bermakna mungkin rebate biasa terjadi apabila kita sign SPA kan, dekat law Malaysia kita nak beli hartanah maximum loan 90%. Kita cakap yang biasa punya lah 90%. Betul. So rebate pula, contoh kalau projek itu kita bagi rebate 10%, customer sign SPA, 1 sen pun tak perlu bayar. Wow, untunglah macam tu. Ya, tak untunglah. Sebenarnya sama jugalah. Sama juga apa yang dimarkup itu sebenarnya itulah harga rumah dia. Okay? Tapi sekurang-kurangnya dia tak perlu keluarkan EPF, account 2 ataupun saving dia, tak kacau. Betul. Ya, betul. Dia boleh kurangkan beban kita punya buyer bila nak beli nantilah. Okey, dan seterusnya bayaran yuran guaman yang diperlukan. Pertama, perjanjian jual beli. Faham kan? Kalau nak beli rumah, kita kena ada perjanjian guaman antara pembeli dengan penjual. Iaitu kalau undercon, developer dengan kita punya pembeli. Itu pun kena ada satu agreement juga yang secara sah punya. Yang situ pun ada bayaran dia. Okey? So seterusnya bayaran guaman perjanjian pinjaman antara pembeli pula kali ini dengan bank peminjam. Okey? Free ke tak free kalau undercon? Dan biasanya kalau bukan undercon sekunder, memang kena bayar sendirilah. Memang kena right? bayar. Ya, banyak Cashback. mereka kena bayar. Betul. Cashback, kalau ada certain projek itu dia mempunyai cashback punya. Cashback itu bila pembeli boleh dapat, you boleh dapat informasi ini daripada ejen yang jual unit itu kepada you lah. Okay? Dan seterusnya MOT, Memorandum of Transfer. Yang ini saya rasa ramai yang tak tahu ni, Cik SK. Ya, yang ini memang ramai yang tak tahu, tapi adalah perkara yang biasa. Maknanya tak kira you beli landed ke, sasa title ke, pun kena bayar MOT ini. Ataupun nama penuh dia Memorandum of Transfer lah. Nak pindah milik, hak milik hartanah itu kepada individu itu. Okey, pindah nama. So kita move to langkah ke-6 tu macam mana? Okay. Langkah ke-6, kita perlu fahami pula dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang diperlukan seperti untuk loan lah. Contoh seperti kita punya slip gaji, bank statement yang ada kaitan dengan dia punya gaji punya. Maknanya bank statement yang dia account gaji dia. Yes. Betul. So, lepas itu KWSP statement terkini. Okey, yang terkini. Okey, lepas itu kalau tak ada contoh yang bukan, yang tak ada KWSP punya, yang bukan makan gaji punya, sendiri punya, macam contoh seperti agent insurance, property agent, kita perlu ada EF form dan juga borang BE ini. Ada income tax lah, ada declare lah. Baru boleh buat loan. Kalau tak ada declare, kita kena declare lah tahun ini ataupun tahun depan. Baru boleh teruskan kita punya impian nak dapat rumah itu. Right? IC biasanya, dan seterusnya booking form yang biasa
akan ejen yang bawa kita tengok rumah tu, dia akan settlekan semua benda tu. Okey, untuk yang bekerja, yang freelance macam property agent, macam insurance agent dan sebagainya, untuk yang income tax ni, berapa tahun sebenarnya mereka kena declare baru dibenarkan untuk beli rumah? 2 tahun. 2 Minimum tahun kena 2 sekurang-kurangnya. tahun, yes. Oh, okey. Okey. So itu next kita dah faham apa dokumen-dokumen yang diperlukan, apa yang kita perlu tahu lagi dalam langkah 7 Okey. CSK. Selepas sudah tertuju, sudah ready dokumen semua, of course lah, apabila dokumen kita sudah submit kepada ejen tertentu ataupun direct kepada banker, kita perlu buat permohonan pula. Okey, pemohon dekat sini saya boleh share dengan anda majority. Contoh, kalau you punya dokumen yang kamu sudah hantar kepada ejen ke ataupun sudah hantar kepada banker ke, confirm you akan dapat satu verification daripada banker ataupun secara SMS yang you punya application sedang berproses. At least kena dapat sesuatu call daripada banker sana lah ataupun dari sistem bank lah. Okey, dan seterusnya apabila loan kita lulus nanti, kita perlu sign SPA pula, sign perjanjian jual beli. Okey, ini selepas lulus kita sign dengan kita kena ada sign satu surat dulu ke dengan bank CSK? Yep. Sudah submit loan, letter offer, sudah sign, kita perlu hantar letter offer kepada kita punya lawyer untuk arrange SPA lah, perjanjian jual beli lah. Dan dekat sini terjadilah kalau jika kita ada apa-apa pembayaran seperti rebate yang tak cukup 10%, atau rebate 80% saja, ataupun dia punya rebate 10%, developer bayar secara berperingkat. Peringkat pertama mungkin waktu saya SPA 8%. Customer kita kena bayar 2% dekat sini. Kita pun kena tahu jugalah waktu sign SPA apa bayaran yang perlu kita sediakan pada waktu itu. So masa tu kita sign SPA, kita kena bawa jugalah wang sekali untuk kita jelaskan mana-mana pembayaran yang perlu dijelaskan. Yes, Okey, so kita pergi kepada langkah ke-9. Langkah ke-9, of course, rumah siap nanti bila tarik angkat kunci daripada pemaju, dan last periksa rumah tentang defect semualah dengan berbagai. Dekat sini persoalan mungkin ada customer yang tanya, mungkin developer cakap warranty saja 24 bulan, tapi nanti rumah saya rosak, saya komplain, tak repair pula. Ada kejadian tu. So apa actually kita panggil right ataupun hak pembeli mereka pada ketika itu jika developer buat tak layan saja? Yep. So dekat sini pula kan tadi kita cakap pasal HDA. HDA selain memberi jaminan tentang pembelian kita terhadap produk ataupun pembangunan itu, dia juga memberi jaminan tentang defect dan liability ini. Okey, di mana apabila rumah siap nanti pun sebenarnya developer dia ada certain dia punya percentage yang akan dipegang oleh akta HDA tadi itu. So, lawyer tak boleh release keseluruhan duit itu kepada developer, even pun rumah dia sudah siap, sudah kunci. Ada certain percentage dia yang lawyer akan pegang selama 24 bulan. Di mana dalam tempoh itu, kalau ada apa-apa komplain daripada pembeli tentang developer yang ada kerosakan tapi developer tak ambil tindakan. So, KPKP, Kementerian Perumahan akan menggunakan amount yang dia lock itu untuk tolong purchaser kita repair ataupun akan memberi surat kepada developer untuk mengambil tindakan dengan kita punya komplain itulah. Dan kalau you tak bikin repair, developer tak pergi repair, mungkin duit yang di hold oleh itu tak dapat claim sepenuhnya. Okey. Ada satu lagi soalan CSK, bila kadang-kadang ada setengah-setengah pembeli excited bila dapat kunci. Siapa tak excited dapat rumah sendiri kan? So bila dapat kunci terus saja mereka buat renovation. Adakah itu tindakan yang bijak ataupun sebenarnya mereka telah breach warranty itu sendiri? Oh, tak ada. Sebenarnya mungkin yang ni soalan kalau kereta je lah. Kalau kereta you beli satu Honda, tiba-tiba you sudah modify apa-apa, warranty sudah terpatah dengan sendiri. Tapi untuk part rumah pula, dia tak cakap tentang you sudah buat renovation nanti part kotor. Mungkin
perkaitan yang kamu buat secara sengaja ataupun tak sengaja, itu mungkin. Contoh kalau defect yang air mengalir. Yes. Yang tak ada Lucu. kena mengena punya lah. Yang tak kena mengena. Bukan you buat satu buat satu besen, tiba-tiba you gerudi lubang, bocor pipe, iaitu memang tak under developer lah. Tapi itu pun under, kalau developer sang okey kan, dia pun akan tolong you repair juga. I Tapi see. kalau secara tak langsung you buat dapur punya kabinet, tiba-tiba punya bumbung air titis kan, iaitu memang developer pun akan buat warranty juga untuk you. Sebab tak ada kena mengena kat situ. Ya. Okay, so kita dah complete dah. Kita dah complete 10 langkah tadi. Let me recap. Okay, langkah pertama adalah tentukan kemampuan, keuangan dan juga harga pasaran. So maknanya kena tentukan rumah apa yang you nak dan tentukan juga gaji you sesuai ataupun tidak. Dan langkah kedua adalah faham kelayakan pinjaman perumahan. Yang kat sini kena tengoklah gaji bersih versus dengan you punya total pinjaman sedia ada. Dan yang ketiga ialah lokasi. Kena pilih lokasi yang sesuai. Pak kata Encik SK tadi, kena pergi dekat area tu. Kalau kena semenyih, kata jauh, kena tengok dulu. Kena pergi dulu, kena survey dulu. Betul-betul jauh ke atau 30 minit saja sebenarnya. Okey, dan keempat adalah pilih rumah yang sesuai dengan keluarga you. Kalau anak ramai, ada lelaki ada perempuan, 2 tak mungkin sesuai. Dan kena pilih 3 bilik ataupun 5 bilik. Ikut kemampuan masing-masing. Dan kelima adalah kena faham package dan juga bayaran yang dikenakan oleh developer. Dan yang keenam ialah fahami apakah dokumen-dokumen yang perlu disediakan sebelum membuat permohonan pinjaman. Dan yang ketujuh, apa dia tu? Cik SK yang ketujuh. Yang ketujuh, buat permohonan untuk pinjaman perumahan lah. Lepas kita siapkan dokumen, kita terus saja memohon dengan officer bank tu dan masa ni lah officer akan buat call in untuk interview you. Dan ke-8 adalah tanda tangan. Bila dah dapat LO, kita panggil letter offer daripada bank, kata lulus dan you sign kat situ dan lepas tu baru developer ataupun lawyer developer akan sediakan SPA untuk you tanda tangan. The moment you dah sign SPA, meaning to say Alhamdulillah, congratulations, rumah itu adalah rumah anda. Dan yang langkah ke-9 adalah ni yang paling seronok sebab kita tengah tunggu ni nak ambil kunci untuk masuk rumah sendiri. Masa ni apa yang kita perlu tahu adalah langkah ke-10 ini sangat penting kerana you kena masuk dan kena check entirely rumah you, apa-apa yang defect itu kena report pada developer untuk repair dan sebagainya. Okey, ada apa-apa soalan boleh diajukan kepada kami? Ada apa-apa kata-kata terakhir daripada Encik SK? Itu saja untuk hari ini. Difahamkan kita pun tempoh PKP lah. So semoga anda dapat sesuatu daripada sharing kita malam ini dan keep on stay at home sampai 14 hari bulan nantilah. Okey, terima kasih Cik SK kerana sudi berkongsi dengan kami. Okey, untuk itu kita akhiri hari ini buletin hartanah kita 30 minit bual hartanah bersama pakar-pakar hartanah yang kita akan panggil sebagai tetamu. Untuk itu saya berharap semua anda yang menonton di luar sana stay tune pada hari Isnin hingga Jumaat 9 malam. Kita akan bersiaran langsung dan kita akan berkongsi banyak lagi konten-konten menarik tentang hartanah. Ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di bawah di komen kita. Okey, dan untuk itu salam-salam sayang, salam-salam stay at home, kata Cik SK. Bye-bye. Bye.